Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kami dari Kumpulan 1 akan menyampaikan dokumentari mengenai pembandaran. Umum mengetahui bahawa pembandaran atau urbanisasi ialah proses perubahan sesuatu kawasan daripada kawasan luar bandar menjadi sebuah bandar. Pembandaran juga berlaku apabila penempatan bandar berkembang menjadi bandar yang lebih besar. Sifatnya seperti bandar yang kecil menjadi bandar sederhana dan akhirnya menjadi sebuah bandaraya metropolitan. Dalam menyelusuri agenda pembandaran, kita perlu meneliti pelbagai aspek sama ada daripada aspek positif maupun aspek negatif. Memang tidak dinafikan bahawa pembandaran mampu memberikan impak positif seperti mewujudkan peluang pekerjaan dalam kalangan penduduk setempat. Perkara ini secara langsung dapat meningkatkan pendapatan per kapita di kawasan tersebut. Selain itu, pembandaran turut meningkatkan tahap celik ICT dalam kalangan penduduk setempat. Hal ini dapat dibuktikan apabila data yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2019 telah menunjukkan kadar celik ICT dan kadar buta huruf di Malaysia semakin menunjuk ke arah trend positif. Air yang tenang jangan disangka tiada buaya. Di sebalik kemegahan struktur bangunan dan kemodenan kita tempuhi, kita perlu bersedia menempuh onak dan duri, iaitu keburukan yang akan ditimpa akibat daripada proses pembandaran yang berlaku. Menurut statistik perangkaan daripada Lembaga Lebuh Raya Malaysia pada tahun 2021 telah menunjukkan bahawa peningkatan kadar kemalangan khususnya pada waktu puncak adalah majoriti melibatkan pekerja daripada bandar yang ingin pulang ke rumah. Tambahan pula, kesesakan lalu lintas khususnya pada waktu puncak menyebabkan berlakunya pencemaran udara akibat pembebasan gas beracun seperti karbon monoksida dan sulfur dioksida. Secara langsung, perkara ini dapat mewujudkan persekitaran yang kurang sihat, misalnya berlaku masalah jerebu yang dapat menghadkan jarak penglihatan dalam kalangan penduduk untuk melakukan aktiviti seharian. Dalam memacu negara Malaysia ke arah negara maju dan dinamik, kita tidak boleh menangkis statistik yang telah dikeluarkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia atau lebih dikenali sebagai WHO. Menurut WHO, Malaysia merupakan salah sebuah daripada negara yang sangat terbeban dengan masalah pengurusan bahan buangan sisa domestik. Pertambahan penduduk menyebabkan peningkatan pembuangan sampah sarap. Malahan, sikap tidak bertanggungjawab telah menyebabkan sampah sarap dibuang ke dalam sungai sehingga menyebabkan berlakunya pencemaran air. Perkara ini menyebabkan berlakunya kemusnahan habitat biodiversity akibat daripada penurunan biological oxygen demand atau lebih dikenali sebagai BOD di dalam sumber air. Dalam pada itu juga, dalam menempuhi sebuah proses pembandaran, kita tidak boleh menolak akan wujudnya kejutan budaya dalam kalangan remaja. Misalnya, kita dapat melihat berlakunya gejala vandalisme akibat daripada budaya kuning yang meresap masuk ke sesuatu tempat yang berubah daripada kawasan kampung menjadi sebuah bandar. Dalam memastikan pembangunan yang berlaku tidak memberikan kesan negatif kepada alam sekeliling, semua pihak perlulah bersatu hati menggembleng tenaga agar proses pembandaran yang berlaku dapat dijalankan secara holistik. Tambahan pula, pihak kerajaan melalui Kementerian Alam Sekitar perlulah menitik beratkan dan mengaplikasikan konsep pembangunan lestari dalam plan pembangunan negara. Pembangunan lestari merujuk kepada proses pembangunan yang berterusan tanpa melibatkan sebarang kerosakan kepada flora dan fauna. Perkara ini bagi memastikan agar generasi pada masa hadapan terus dapat menikmati apa yang dirasai oleh generasi pada hari ini. Secara keseluruhannya, dapat disimpulkan bahawa proses pembandaran yang berlaku mampu memacu negara Malaysia ke arah negara yang maju dan berpotensi di dunia. Diharapkan agar pembangunan yang berlaku tidak menjejaskan sebarang keindahan alam sekitar flora dan fauna. Berikut merupakan ahli kumpulan kami. Sekian, terima kasih.